Dan kerana makna inilah didatangkan zikrul hakim, yakni Al-Quran menyebutkan dengan perhimpunan dua perkara, wa'dun dan wa'id, dan yakni janji baik dan janji seksa, dan menyukakan dan menakutkan, menyungguh suruh dan menyungguh tegak, dan menghinggakan pula tiap-tiap daripada salah satu daripada keduanya, maka disebut daripada pahala yang mulia-mulia, barang yang tiada sabar daripadanya, dan menyebut seksa yang pedih, barang yang tiada sabar atasnya. Jadi katanya inilah sebabnya Allah Ta'ala datangkan Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran ada wa'id, ada wa'dun. Wa'dun ini janji baik, wa'id janji buruk. Kedua-dua maknanya janji belaka. Tetapi kalau wa'dun maknanya janji baik, kalau wa'id janji buruk. Jadi disebabkan bahawa manusia ini lemah ataupun malas beribadat pada Allah, ataupun dalam keadaan payah beribadat kepada Allah. Jadi bila sebab payah beribadat kepada Allah, Allah tadi tidak ada takut dia kepada Allah. Jadi kesan daripada tidak ada takut, sebab tidak ada takut, maka beratlah seseorang itu ingin melakukan amal ibadat. Jadi umpama yang kita beritahu pada minggu yang lalu, bahawa seperti kadang-kadang kalau ada anak-anak yang malas ataupun berat untuk mengaji, maka ibu bapanya kena sebut ataupun kena memberi ancaman, kalau tak pergi ngaji nanti dia wafat, barulah dia pergi. Maka demikianlah sikap manusia. Kadang-kadang dia rasa malas untuk beribadat, lalu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Bila turunkan Al-Quran, adanya wa'id. Wa'id ini janji buruk. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sembahyang. Celaka orang yang sembahyang, allazina yu'akhirunaha awaqtiha, yakni orang yang mengakhir-akhirkan sembahyang daripada waktu. Sehinggalah dia sembahyang asar hampir-hampir dengan maghrib, dia sembahyang zuhur hampir-hampir dengan asar. Maka ini ancaman bagi orang yang mengerjakan sembahyang. Jadi kalau kita rasa malas beribadat dan sembahyang lewat-lewat, kita kena ingatkan ayat fawailul lil musallin, orang yang sembahyang pun binasa masuk neraka. Dan begitu juga masalah kakum fi sakar, kenapa kamu masuk dalam neraka sakar? Qalu lam nakum minal musallin, maka mereka menjawab, kami adalah orang yang tidak sembahyang dahulu semasa duduk di atas dunia. Jadi di dalam Al-Quran ada berita-berita ancaman. Ara'aita allazi yukazzibu bid-din, tidakkah kamu melihat atau tidakkah kamu mengetahui orang yang mendustakan agama? Fazalikal ladzi yad'ul yatim, mereka itu adalah orang yang mengkhianati anak yatim, menghardik anak yatim, ataupun menzalimi anak yatim. Jadi dalam Quran dia disebut tentang ancaman-ancaman supaya orang tahu. Bila orang tahu, timbul akan rasa takut. Bila timbul rasa takut, maka mulalah ingin melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa Allah Ta'ala turunkan ancaman? Kerana sifat manusia begitu, lemah, malas, berat untuk melakukan amal ibadat.
Maka sehinggalah dia tadi melakukan amal ibadat yang berat lama-lama menjadi ringan. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya sembahyang ini berat, illa 'alal khashi'in, kecuali orang yang mencapai khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadat, di dalam sembahyang. Maka demikianlah Allah taala ini dia beritahu kepada hamba adanya wa'dun, ada janji baik. Ada janji wa'id, janji buruk, ada pun janji baik menyebabkan orang semangat untuk buat amal ibadah. Disebut di dalam Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sesungguhnya berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang saleh, bagi mereka syurga yang di bawahnya ada sungai yang mengalir. Hinggalah akhir ayat. Jadi menceritakan tentang kenikmatan syurga. Maka dua ini yang ada di dalam Al-Quran, di antaranya untuk memberi takut dia daripada melakukan maksiat, dan juga memberi semangat dia untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perhimpunan dua perkara, wa'du dan wa'id, yakni janji baik dan janji seksa. Disebut dari janji seksa, lalu banyak perkataan azabun azim, azabun alim, dan menyukakan, dan ada benda yang menyukakan, yakni menceritakan tentang pahala, balasan pahala. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamasali habbatin ambatas sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang infak fi sabilillah, umpama dia tanam satu benih, lalu tumbuh satu pokok, daripada pokok itu menumbuhkan tujuh pangkal, daripada satu pangkal itu ada 100 buah. Jadi bermakna dapat 700 kali ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Ta'ala gandakan lagi mengikut kehendak Allah. Maknanya orang infak ini paling kurang dapat 700. Itu paling kurang, kadang-kadang lebih lagi Allah Ta'ala tambah mengikut kehendak Allah. Lalu dicerita di dalam Al-Quran mengenai janji buruk dan juga janji baik, supaya seorang tadi rasa suka buat amal ibadat ataupun takut nak melakukan maksiat, dan menyukakan dan menakutkan, dan menyungguh suruh dan menyungguh tegak. Dan dalam Al-Quran ada suruh, ayat suruh dan ayat tegak. Suruh buat baik, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, dan dicegah daripada buat perkara munkar, dan menghinggakan pula pada tiap-tiap daripada salah satu daripada keduanya. Maka disebut daripada pahala yang mulia-mulia. Dan ditambah lagi, hinggalah ditambah lagi dengan tentang pahala-pahala yang mulia-mulia, barang yang tiada sabar daripadanya, barang yang tiada sabar daripada orang untuk dapat pahala. Lepas kita ni kadang-kadang tak sabar. Kalau boleh kita buat amal ibadat nak dapat dah. Jadi Allah Ta'ala bagi pahala. Pahala ni kita tak tahu. Ada orang yang boleh sabar, dia kejar pahala, dia tak tunggu dah pahala banyak. Jadi kadang-kadang orang ini melakukan amal ibadat, dia mengharapkan pahala. Lalulah bila dia mengharapkan pahala, dia tidak rasa sayang lagi atau bendanya, ataupun dia sanggup menghabiskan segala masanya untuk mendapat pahala di sisi Allah. Dan dikatakan juga ada perkara yang tiada sabar, yakni mengenai azab yang pedih. Azab yang pedih atasnya, dan orang juga tiada sabar menghadapi azab yang pedih daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah orang-orang saleh dahulu dia takut. Jadi orang takut ni ada 3. Yang pertama takut kerana azab Allah. Takut kerana azab Allah, dan juga maknanya inginkan pahala daripada Allah Ta'ala. Jadi yang pertama yang dia takut adalah azab Allah. Jadi azab Allah ini takut orang awam macam kita. Tak tahu lah kalau jadi orang tak takut ke azab Tuhan. Tapi nak beritahu, orang awam macam kita biasanya takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga kan orang-orang dahulu, orang-orang yang saleh, kalau Rabi'atul Adawiyah, kalau dia sujud, pasti lepas tempat sujud dia itu akan basah. Kalau dia sujud, kalau dia bangkit pada sujud, tempat sujud dia akan basah. Sebab apa? Sebab dia adalah orang yang banyak menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, takut. Takut dia daripada hati dia lalai kepada Allah. Sehingga kan dia takut, adakah dia ini benar-benar menjadi hamba kepada Allah ataupun tidak. Takut ke? Dia takut. Bukan dia takut surga pahala, dia takut Allah Ta'ala tak terima dia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, dia takut jauh dia daripada rahmat Allah. Dia takut dia ini jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Sebab itu orang-orang soleh dahulu, kalau dia tak pernah sakit 40 hari, dia akan bertaubat kepada Allah, munajat kepada Allah, takut, ya Allah, kau ni tak sayang aku ke? Sebab ataupun aku ini jauh pada kamu ke, sehingga kan aku tidak ditimpa musibah selama 40 hari. Kita terbalik, kita takut musibah, tidak mahu musibah. Jadi bila kita musibah, kita ada soal, apa Allah Ta'ala tak kasih kita ke? Tidak kasih kita sebab ditimpa musibah. Orang dahulu kalau dia tak ditimpa musibah, dia bimbang, takut Allah Ta'ala tidak kasih kepada dia. Maka lazimlah olehmu, hendaklah kamu ini sentiasa tiba-tiba dengan dua makna ini, ingat kepada dua perkara ini, adanya seksa, adanya nikmat. Maknanya kena ingat, kita ni nak buat apa saja, ada seksa, ada nikmat. Kalau kita buat baik, ada nikmat, ada pahala yang Allah Ta'ala ganda kalau kita buat baik. Jangan rasa rugi. Kalau kita buat baik ni, jangan rasa rugi, sebab ada bahagian. Bahagian yang Allah Ta'ala akan beri. Dan juga kena ingat juga adanya azab daripada Allah. Dua makna ini supaya hasil bagimu kehendakmu daripada ibadat, supaya kamu berjaya ataupun menghasilkan ibadat kepada Allah dengan sebab adanya janji yang menakutkan dan juga ada janji yang menggembirakan. Jadi di antaranya Imam Al-Ghazali suruh kita letak dalam hati, nak buat maksiat kena sebut, kena datangkan dalam hati, bukan kamu buat nak buat. Manusia ni ada nafsu, tak dapat lari, nak buat. Tetapi bila ingat kepada azab Allah, tak jadi. Macam kisah orang soleh, seorang wanita datang, ajak dia berzina. Kata lelaki tadi, boleh nak berzina, tapi mundur sekejap. Dia bakar jari dia. Kata kalau aku tahan api dunia ini, aku akan berzina. Jadi bakarlah ibu jari dia. Bila bakar, maka sakit menjeritlah dia. Sampai jadi kecut dia punya jari dia. Sehingga kalau perempuan tadi terkejut, lari perempuan. Lari pula, dia duduk zina dengan lelaki lain tu. Kemudian lelaki ni tidak tak itulah buat kerja amal soleh beribadat. Sampai masa wanita tadi akhir kali mengandung. Bila mengandung ditanya siapa yang melakukan perkara ini. Kata dia tu lelaki yang soleh, yang kamu kata soleh beribadat, dialah yang buat jahat kat aku, kata wanita. Lalu lelaki yang soleh ini dia tak buat apa-apa, ditangkap, maka hendak dihukum. Ketika nak dihukum tadi, tiba-tiba ternampak jarinya yang ada, yang kena kesan api tadi, terbakar tadi jarinya. Maka ditanyalah, kenapa jari kamu ni jadi macam tu? Lalu lelaki tadi cerita dengan disaksikan wanita tadi. Wanita tadi bila tanya kata ni tahu lelaki dia. Maka dia pun cerita. Dia cerita, dia kata kalau aku sanggup tahan azab api di dunia, aku akan berzina. Tapi oleh kerana tidak tahan, sebenarnya aku tidak lakukan zina. Jadi dengan dia cerita dengan ikhlas dia, dengan benar dia, akhir kali wanita tadi mengaku. Memanglah betul dah orang yang mendengar tadi rasa sedih, ada kesian tengok dia, sanggup dia. Kenapa sanggup buat macam ni? Kerana aku takut azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Jadi dikatakan bahawa kesan seseorang itu boleh tinggal maksiat kerana takutkan kepada azab.
Dan takut kepada azab, ingat azab Allah Ta'ala mesti ada dalam hati. Kerana orang yang buat maksiat kadang-kadang lupa di dalam hatinya akan azab Allah. La zani yazni fa huwa mu'min. Tidak akan berzina orang yang berzina itu dalam keadaan dia benar-benar beriman kepada Allah. Jadi kalau dia benar-benar yakin beriman kepada Allah, dia tak akan buat. Maknanya. Tapi kadang-kadang ialah nafsu, dia mari tak ingat benda begitu. Lalu Imam Al-Ghazali suruh dia sentiasa ingat dua perkara. Kalau malas ibadat, ingat azab. Ingat azab kalau nak tinggal ibadat. Kalau perkara munkar, ingat azab. Kalau perkara baik, maka ingat pahala. Dia ajar kita supaya ingatkan akan pahala. Oh, kalau aku buat macam ni tak apa, pahala banyak, begini untung dapat pahala. Maka hilanglah dalam hati kita ni kuasa berat untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah Allah Taala turun ayat Al-Quran dan dia suruh sungguh-sungguh tinggalkan perkara munkar dan buat perkara-perkara baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dimudahkan atasmu menanggung bagi musyaqqah. Maka kamu akan jadi mudah untuk menanggung segala kesusahan dalam melakukan amal ibadat. Sebab amal ibadat ini susah sebenarnya. Susah nak istiqamah. Walaupun kita dah buat, tapi nak istiqamah tu susah. Jadi dalam keadaan itu, bila kita nak melakukan amal ibadat kepada Allah, kita mesti kena ingat, dalam keadaan kita susah, berat nak melakukan amal ibadat, tapi ingat azab Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang melakukan kebaikan ini, kalau dia buat ini ikhlas, dia dapat pahala. Dan kalau dia tidak ikhlas, dia akan diazabkan oleh Allah. Kalau sembahyang, walaupun sembahyang, maka binasa juga orang sembahyang. Walaupun zakat, walaupun infak fi sabilillah, dia melihat kepada hati yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk seorang itu meninggalkan maksiat, maka hendaklah diketahui tentang azab-azab Allah Subhanahu wa taala, balasan bagi orang yang melakukan maksiat, melakukan munkar kepada Allah. Jadi dengan sebab itu maka mudahlah dia menanggung segala musyaqqah, menanggung segala kesusahan. Wallahu waliyut taufiq. Maka bagi Allah Taala taufik, pertolongan. Kepadaku pertolongan, iaitu Allah Taala lah yang memberi pertolongan. Apa maknanya? Kita sebenarnya tidak mampu buat amal ibadat. Walaupun kita boleh buat amal ibadat, bukan daripada kita. Dan kita juga tidak mampu meninggalkan maksiat. Tak mampu tinggal maksiat. Walaupun kita pakai, kalau orang lelaki kau pakai jubah serban, orang yang pakai jubah serban kadang-kadang tak mampu juga tinggal maksiat. Kadang dia boleh tinggal maksiat zahir, tak ada tinggal maksiat batin. Maknanya wujud takabur dia mari situ. Jadi begitulah keadaan dia, tidak boleh meninggalkan maksiat dan juga tidak mampu ia dalam melakukan taat kepada Allah. Tapi dia buat taat, dia boleh buat taat, dia boleh tinggal maksiat. Sebab apa? Sebab dalam hati dia ada perasaan takut. Mari duanya takut tu, dia antaranya kerana mengingati akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kerana azab Allah Taala ini pedih. Kalaulah api neraka itu seberat api dunia, maknanya sepanas api dunia, itu dikira ringan. Tapi tidak sebenarnya. Kerana api neraka ini, kalau jatuh di atas muka bumi sebesar biji kerma saja, maka hancur 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Lantaran terlalu panas azab api neraka Allah Ta'ala. Jadi nak beritahu, para malaikat pun rasa takut kepada Allah. Bila sahaja Allah Ta'ala suruh menyalakan api neraka, ataupun apabila para malaikat melihat api neraka Allah Ta'ala, lalulah para malaikat itu sujud kepada Allah. Takut. Sedangkan para malaikat ini tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Para malaikat la ya'su nama amarahu wa yaf'alu nama yu'maru. Tidak pernah derhaka kepada Allah dan melakukan apa yang Allah Ta'ala perintah. Namun demikian, apabila melihat azab api neraka Allah, maka para malaikat pun takut. Ketakutan menggigil para malaikat. Lalu bertanya kepada Allah, adakah para malaikat kami ini, para malaikat
pun akan diazabkan oleh Allah. Lalu Allah Ta'ala menyatakan kamu tidak diazabkan oleh Allah. Dah bagaimana dengan para nabi-nabi? Dan para nabi-nabi pun begitu. Para nabi itu merasa takut apabila melihat azab, sehingga kan nabi-nabi yang terdahulu tidak ingatkan akan umatnya. Bagi dia nak lepas diri dia saja. Sebab apa? Sebab terlalu takut apabila melihat azab Allah Subhanahu wa taala. Atau muka dunia, oleh kerana kita ni banyak maksiat dosa, tak rasa takut. Tapi nanti apabila mati baru kita tahulah sangat-sangat takut. Apatah lagi berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha mengetahui segala apa yang telah kita lakukan semasa hidup di atas muka dunia. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, akan dibentangkan segala amalan yang kamu lakukan semasa hidup di atas muka dunia. Habis dibentang. Maka apabila dibentang, maka tahulah siapa orang yang baik, siapa orang yang buruk. Nanti akan muka dunia duk sangka orang ni baik, rupanya buruk. Duk suka nampak mengajar bagusnya, rupanya banyak buat maksiat. Maknanya. Jadi nak beritahu, sehinggalah seseorang tadi bila dia benar-benar rasa takut kepada Allah. Orang yang benar rasa takut ni setelah dia memikirkan azab Allah. Dia fikir tentang azab Allah, fikir tentang dosa, mari rasa takut. Bila mari rasa takut, lalulah dia akan buat amal ibadat. Maka ibadat yang susah itu, yang rasa musyaqqah, yang berat-berat itu akan menjadi ringan lantaran rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermula khauf ni dalam bahasa Arab maknanya takut, yakni bergantung di dalam pekerjaan yang lagi akan datang. Jadi takut ni takut dia, takut yang berkaitan dengan perkara yang akan datang. Perkara lepas tak takut dah, perkara yang lepas. Tapi yang dikatakan takut, perkara yang berkaitan akan datang. Umpama mati. Mati ni banyak benda kita takut. Yang pertama kita takut ketika sakarat. Ketika sakarat ini sakit yang bersangatan. Ada kata 100 kali kena mata pedang. Ada kata umpama kulit yang disiat seperti kita siat kulit limau. Ada kata seumpama direbus. Walaupun orang tu mati dalam keadaan baring begitu je, kita akan kata tak ada, sekejap je, 2-3 minit tak ada. Walau bagaimanapun dia tetap mengalami sakarat, gelombang kesakitan yang amat sangat. Sebab Nabi sendiri pun merasa kesakitan yang sangat-sangat sakit. Ketika nak cabut nyawa tadi, malaikat Israel pegang kaki Nabi, nak tarik ikut kaki, dia sudah rasa sakit. Baru pegang kaki rasa sakit. Kata malaikat Israel, inilah demi Allah, inilah roh yang paling ringan aku cabut. Tak ada lagi seringan. Kata Nabi Muhammad, kalau begitu umat aku tidak tahan menanggung sakaratul maut. Inilah Nabi berdoa, Allahumma hwin alai ala ummati fi sakaratul maut. Ya Allah, ya Tuhan, tu ringankanlah kepada umat aku ini ketika menghadapi sakaratul maut. Takut ketika kita nak menghadapi sakaratul maut kerana terlalu sakit ketika itu. Yang kedua, ketika sakaratul maut dibimbangi tercabut iman. Dibimbangi tercabut iman kerana ketika itu para syaitan dia akan menggoda sehabis-habis. Kadang-kadang dia boleh datangkan orang yang kita sayang. Orang itu sayang kepada ibunya, ibunya datang. Ketika mana? Ketika dia mendengar orang mengajar kalimah tauhid. Orang yang mati koma begitu dia ada pun, kalau kita bisikan telinganya kalimah tauhid, dia dengar. Tapi nak beritahu, ketika kita beritahu dia la ilaha illallah ataupun Allah, dan ketika itulah iblis akan melarang, jangan sebut. Dia akan datang.
Atau dia boleh catatkan gambaran neraka. Kalau mu sebut la ilaha illallah masuk neraka. Mana begitu? Tak sedaya upaya. Jadi dibimbangi juga apabila orang itu mati tercabut iman. Kerana dikatakan bahawa di akhir zaman ataupun orang yang mati ini banyak yang dia mati dah kerana dia tidak sedar, dia boleh tercabut iman. Di antaranya kerana bimbang tentang rezeki, itu juga boleh juga tercabut iman dia. Dan takutnya. Dan kita takut juga selepas daripada itu. Selepas daripada itu, bagaimana dengan amalan-amalan kita yang akan dipersoalkan oleh Allah. Ketika itulah baru kita tahu kelebihan sembahyang, ibadat, pahala-pahala, ganjaran. Dan ketika itulah yang akan menjadi penolong kita, yakni sembahyang kita, baca Quran kita, qiyamul lail kita, yang kita berjaga malam itu, yang kita infak, yang selama ini kita infak, masa kita mati, masa itu kita nampak adanya manfaat. Maka ketika itu menyesallah kita, kalau aku tahu, aku akan sembahyang, aku akan mengaji, aku akan infak banyak. Dan tidak semestinya ibadat yang kita buat itu akan menjadi cahaya di dalam kubur. Bahkan ibadat itu juga yang akan melaknat kita. Baik sembahyang juga melaknat kita, puasa, haji dan sebagainya. Waliyazubillah, apabila ibadat kita buat tadi tidak ikhlas, tidak mencapai takut kepada Allah. Jadi kata ulama, kalau nak tahu seorang itu amal ibadat diterima ataupun tidak diterima, apabila di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah. Sesiapa yang hari ini dia buat amal ibadat, tetapi di dalam hatinya tidak ada rasa takut kepada Allah, sebenarnya amal ibadatnya tidak diterima oleh Allah. Sehingga kan para orang-orang soleh dahulu menangis takut dia kepada Allah di atas ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja amal ibadat yang diterima oleh Allah, yataqabbalullah, yang diterima oleh Allah minal muttaqin, daripada orang yang ada rasa takut dengan Allah. Maka kita faham bahawa kalau perasaan takut tidak ada lagi di dalam hati, maka amal ibadat kita belum lagi sampai kepada Allah. Sebab itulah orang-orang dahulu dia takut. Yang rasa takut kepada Allah, dia takut tercabut rasa takut kepada Allah. Maknanya begitu juga orang yang berzikir, begitu juga. Ada anak buah saya, dia berzikir, hatinya hidup pada Allah. Semua dia boleh tinggal, maksiat-maksiat semua mudah dia tinggal. Dia jadi ringan buat amal ibadat. Ringan amal ibadat. Satu hari, tak macam mana ada musibah, ujian, maka dia pun keluar daripada Terengganu. Kerja di Kuala Lumpur, kerja sana. Awak mana tidak ada sini, tidak ada rezeki lagi pula. Kesibukan bekerja. Hari-hari balik Terengganu, jumpa saya, kata hilang terus zikir. Berak suruh zikir pun tak ada, hati yang hidup jadi hilang. Jadi saya tafakur pun kosong. Dulu tafakur mari takut nangis malam-malam, dan dia tak ada. Tidak ada. Sebenarnya begitulah orang yang hati hidup dengan Allah pun boleh tercabut. Boleh tercabut. Ini orang yang lazim, dia melazimi berzikir. Melazimi berzikir. Begitu juga orang pernah jumpa dengan saya seorang. Dia kata dahulu, Ustaz, masa saya berzikir, saya pegang tasbih saja, hati berzikir sendirilah. Kalau tak zikir tak boleh tidur, hati memang tidak tenang, mesti berzikir. Tapi hari ini kosong, pegang tak ada apa. Zikir jadi berat, nak sampai ke 100 puasa bulan. Begitu demikianlah, dia boleh tercabut. Lepas tu orang-orang yang ahli ibadat, ahli makrifat, yang ingat kepada Tuhan, dia masih takut, bimbang. Lebih-lebih lagi apabila hampir nak mati. Sehingga kan ulama dahulu Sufyan Ats-Tsauri pun dia itu
dalam keadaan masih nak mati pun dia menangis lagi. Sedangkan dia adalah orang yang ahli ibadat. Dia kata dia bimbang takut tercabut iman dia ketika dia nak menghadap Allah ketika kematian. Maka demikianlah kita ini mesti kena ada rasa takut. Takutlah yang menyebabkan orang itu boleh meninggalkan maksiat. Kalau kita tak mampu buat amal ibadat banyak pun, jangan kita buat maksiat tu. Maknanya bagus kalau orang itu mampu meninggalkan maksiat walaupun dikurang ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung di dalam pekerjaan yang lagi akan datang. Kerana bahawasanya yang ditakut itu bahawa mengata dengan kebencian ataupun takut ia akan luput akan yang dikasihnya. Jadi apa yang dia takut itu benda-benda yang dia takut, benda yang membawa kepada dia tak suka. Seperti luput apa yang dia kasih, apa yang dia suka. Jadi banyak begitulah kita ni takut apa? Takut rezeki, takut luput rezeki. Banyak benda-benda. Jadi yang takut hari ni, orang yang takut benda yang sesuatu yang dia kasih itu hilang. Sepatutnya kita begitu. Kita kena takut apa? Sesuatu yang hilang. Allah Ta'ala ni sudah ada dalam hati manusia, tetapi dia hilang. Maka itulah yang ditakuti oleh orang-orang saleh. Dia takut lalai dia kepada Allah sehingga lupa ia kepada Allah. Tapi ada kebanyakan orang takut hilang benda yang dikasih. Benda yang dikasih takut hilang. Dan tiada boleh ada ia melainkan sesuatu yang ada ia di dalam pekerjaan yang lagi akan datang. Jadi dikatakan tiada boleh ada ia melainkan sesuatu yang ada di dalam pekerjaan yang lagi akan datang. Jadi maknanya kalau kita takut kepada perkara yang akan datang, seumpama azab neraka, seksa kubur dan sebagainya, kalau kita takut perkara-perkara yang akan datang, bermakna kita kena buat hari ini amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun jika ada ia sekarang, maka takut itu tiada bergantung dengan dia. Kalau ada sekarang, dan jika ada ia sekarang, maka takut itu tiada bergantung dengan dia. Maka bermula takut akan Allah Ta'ala, dan iaitu bahawa takut barang yang diseksa akan dia. Jadi orang tidak takut sekarang ni, orang takut sebab benda tu tak ada depan dia. Tak ada sekarang. Azab neraka ada sekarang, tak ada lagi, sebab tu tak takut. Azab kubur ada lagi tak ada lagi. Sebab itulah dia tidak takut. Maka orang yang takut kepada Allah Ta'ala ini nak buat maksiat pun tak berani. Ada kisah seorang pemuda ini seorang yang miskin. Dia miskin, tidak ada harta. Dan makanan dia pun begitulah, kalau ada, tidak ada. Dan pemuda ini dia duduk di dalam masjid, tempat dia tinggal masjid. Sebab dia sangat miskin, tak ada tempat tinggal dan dia tak ada kerja. Tidak ada kerja, maknanya lalulah dia pun habiskan masa dengan berzikir, beribadat kepada Allah. Bukan tak ada kerja, tak kerja, dia cari kerja tak dapat. Tidak dapat. Lalulah dia dalam masjid. Satu hari dia rasa sangat lapar. Dia rasa lapar sehingga kan dikatakan dia tidak makan selama 3 hari. Jadi ketika hari yang ketiga dia tidak makan, mari timbul dalam hati dia kata, kalau tidak ada makanan juga aku terpaksalah mencuri rumah orang. Dia kata. Dan dia merasakan bahawa dia ini pekat darurat saja, dia boleh mencuri. Tapi dia ini selalu pergi ke masjid, duduk di masjid, beribadat kepada Allah. Lalulah dalam hati dia selalu fikir macam tu. Dalam waktu yang sama perasaan takut kepada Allah Ta'ala tu ada. Mari rasa takut, nak curi nanti Allah Ta'ala marah. Tapi sangat lapar macam mana. Akhirnya dia mengambil keputusan, dia pergi mencuri. Jadi pada malam itu, ketika orang mengajar pada maghrib, lebih kurang macam tu,
Orang duduk di masjid, dia keluar. Yang biasanya dia duduk dalam masjid, ada seorang pun dia pun keluar. Bila dia keluar, dia pun pergilah rumah. Dia pun naik atas rumah dia pun tengok rumah mana yang boleh dimasuk. Tiba-tiba dia jumpa satu buah rumah yang gelap, yang sunyi, dan dirasakan memang tidak ada tuan dia ini. Tengok pada rumah ni tak ada tuan. Orang curi dia tahu dia ada ilmu gitu. Dia tengok ni, kadang-kadang dia tahu tu. Masuk orang ada peti, dia masuk lah. Masa ada peti tak masuk. Jadi dalam keadaan macam itu, dia pun masuk. Dia masuk, dia pergi ke dapur. Bila dia pergi ke dapur, dia tengok tidak ada makanan. Kecuali ada dalam atas meja itu, ada satu dalam tudung saji, satu tudung. Dia pun angkat. Tiba-tiba dia tengok terung. Hanya buah terung saja. Terung tu terung mekah buah saja. Lalulah rasa dia lapar sangat ni, dia kata tak ada arwah, dia terung-terung lah. Kalau jagung boleh tahan. Jagung ni terung. Maknanya terung tak makan mekah gitu. Maknanya lalu dia pun ambil terung, dia kekal. Dia pun gigit. Dia gigit satu, dia telan masuk lampu dia terus menangis takut ke Tuhan. Dia kata, ya Allah, malunya aku takut pada kamu begitu. Hanya dia makan dia sekali gigit saja, dan dia tinggalkan terus bekas dia gigit tadi. Terus bekas dia gigit tadi, dia pun keluar daripada rumah dalam keadaan menangis takut pada Allah. Ingat kepada azab Allah. Demikianlah orang yang soleh tadi, dia pun pergi ke masjid. Tengok ada orang macam biasalah dia, dan dia duduk dalam keadaan menyesal, menangis, takut kepada Allah, disebabkan dalam fikirannya teringat terung yang dimakan tadi. Lalulah habis semua sembahyang, orang pun balik. Bila orang balik, dia pun duduk jauh-jauh. Dia tak mau jumpa Tok Guru, dia duduk jauh-jauh. Tiba-tiba ada seorang perempuan, jumpa dengan seorang guru dia, perempuan tadi mengadu. Dia kata dia ini tidak ada suami. Duduk seorang, dan suami dia dahulu kaya. Kemudian dia selalu diganggu oleh lelaki-lelaki. Mengadu pada tuan guru dia, lalu diminta supaya tuan guru dia carilah seorang lelaki yang soleh untuk dia. Tuan guru dia pun tengok tak ada orang dalam sejid ni. Tak ada orang. Tiba-tiba nampak seorang lelaki tadi, pemuda yang soleh tadi, duduk di bucu daripada masjid tadi, duduk jauh. Duduk dalam keadaan menangis, takut salah fikir makan buah tu. Akhir sekali tuan guru tadi panggil dia, lalu dia pun datang. Bila dia datang, tuan guru dia pun tanya, adakah kamu mahu berkahwin? Dia terkejut. Dia baru dalam keadaan takut. Dia terfikir, takkanlah nak kahwin, dia nak makan pun tak ada. Tak ada apa-apa. Dia macam seolah-olah tidak percaya dengan apa yang guru dia katakan. Lepas tu guru dia tanya dia. Dia kata, wahai tuan guru, macam mana saya ingin berkahwin? Saya ingin berkahwin, sedangkan saya ini tidak ada apa-apa. Saya takut, maknanya saya menzalimi orang. Bahkan saya ni orang yang rasa takut ada buat salah. Memang dia ada baru buat salah. Lalu kata wanita tadi yang dengar kata lelaki tadi, dia kata, aku tidak kisahlah kalau kamu miskin tidak ada harta. Kerana suami aku dahulu dia kaya. Jadi masa dia mati dia meninggalkan harta. Jadi hartanya banyak, sehingga kan dia dapat hasil daripada suami dia. Jadi suami dia ada kecil ke wallahualam. Maknanya. Jadi wanita itu memang ada harta lah. Lalu tanya tuan guru. Dia kata, saya serah pada tuan guru saja. Lalu tuan guru kahwinkan dia. Lepas kahwinkan dia, lepas tu kata tuan guru, baliklah kamu. Barulah suami kamu ini, dan kamu ikutlah dia. Katanya tuan guru tadi. Baliklah. Balik. Lalu tengok masuk dalam rumah. Terkejut dia.
Terkejut ya? Sebab apa terkejut? Sebab dia kata aku kenal je rumah ni. Rumah baru tadi baru. Baru tadi dia masuk dalam rumah tadi. Lalu dah dia suruh masuk. Masuk pergi ke dapur. Dia kata pergi dapur. Katanya istrinya, kamu duduklah, nanti aku masakkan pada kamu makanan. Maknanya dia ambil lah, masaklah. Tahu tak dia masak? Dia masak terung. Dia masak terung. Jadi bila masak terung, dia pun beri. Masa masak terung tadi, lelaki tadi tengok, Allah, rumah ni lah masuk. Memang dia kenal lah, rumah ni lah masuk. Dia dapur ni lah duduk tadi. Perempuan tadi pun masukkan untuk suami dia. Masuknya, dia masuk kenapa? Terung rebu. Bukan jagung rebu, terung rebu. Dia rebu. Kemudian dia pun bagilah. Dia pun kata, wahai suamiku, aku minta maaf pada kamu kerana kebetulan aku tidak ada makanan lagi. Dah malam ini malam, kedai pun tak ada buka. Kebetulan tidak ada apa, yang ada terung saja. Dan aku dapati bahawa kamu umpama orang yang lapar. Jadi aku ingin memberi khidmat kepada kamu, memasak pada kamu. Tapi setelah mencari tidak ada terung. Hanya ini, tidak ada makanan, tidak ada yang lain itu. Maka aku tidak mau biarkan kamu lapar, aku rebus juga terung. Boleh jadi sedap juga terung rebus. Dia balik pergi ke suami makan sekali. Lalu dalam keadaan macam tu, dia pun bagilah. Bagi suami makan. Bila suami dia nak makan, kata istrinya, wahai suamiku, aku minta maaf banyak-banyak kerana aku telah memberi terung rebus dalam keadaan sudah dimakan oleh orang. Kata isteri tadi, sudah dimakan oleh orang. Maafkan aku, katanya isteri tadi. Dan aku pun tidak tahu siapa yang makan terung tadi. Allah. Macam cerita Biondi tu. Apa ni? Lalulah lelaki tadi pun termenung, diam tak kata apa-apa. Lalu lelaki tadi pun cerita, mau tak aku cerita pada kamu? Aku ni sebenarnya tidak makan 3 hari. Jadi tadi aku pergi, aku lapar, dia aku mencuri. Ni aku masuk dalam rumah dan akulah yang makan terung. Hanya ketika dia makan tadi dia terus rasa takut kepada Allah di atas balasan. Lalulah kata isinya, boleh jadikan sifat takwa yang ada kepada kamu, maka Allah Ta'ala jadikan memang terung ni pun milik kamu. Jadi tuan rumah pun milik kamu, habis harta pun jadi milik kamu lah. Kesan daripada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa orang yang takut kepada Allah, Allah Ta'ala akan bantu dia. Inilah jubut. Jika ada ia sekarang, maka takut itu tiada bergantung dengan dia. Bermula takut akan Allah, dan iaitu bahawa takut barang yang diseksa akan dia. Ada kalanya orang takut kerana azab Allah. Kerana azab Allah Ta'ala yang begitu pedih, lalu dia orang itu takut kepada Allah. Sebab itu kita kena ingat, jangan kita fikir kita ni lepas di hadapan Allah. Sedangkan banyak lagi maksiat, banyak lagi kelalaian kita dalam ibadat kepada Allah. Hatta kita buat amal ibadat pun tidak ada khusyuk lagi pada Allah. Hatta kita buat ibadat pun tidak ada rasa takut kepada Allah. Maka menandakan bahawa orang yang tidak rasa takut kepada Allah dekat dengan azab sebenarnya. Orang yang takut kepada Allah Ta'ala ini, dia ini orang yang selamat daripada azab Allah Ta'ala. Sehingga kan ramai orang-orang yang saleh ini, orang yang bertakwa kepada Allah, sifat takwa dia ini, tanda dia adalah orang yang banyak menangis kepada Allah. Maka 3 mata yang tidak disentuh oleh azab api neraka. Yang pertama adalah mata yang takut kepada Allah, mata yang berjaga malam, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jaga malam kerana apa? Kerana buat amal ibadat. Yang kedua, mata yang maknanya duduk keseorangan, ingat kepada dosa, lalu mengalirkan air mata. Maknanya mata yang mengalirkan air mata kerana takut kepada Allah.
Bukan kerana mengalir air mata kerana benda hilang. Sesuatu yang hilang menangis pula. Tidak, tetapi menangis kerana takut kepada Allah. Yang ketiga, mata yang tidak melihat perkara yang diharamkan oleh Allah. Kalau dia dapat menjaga matanya daripada melihat perkara yang diharamkan oleh Allah, dia matanya tidak tersentuh oleh azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini kesan orang yang takut kepada Allah. Lalu dikatakan bahawa takut barang yang diseksa akan dia ada kalanya di dalam dunia dan ada kalanya di dalam akhirat. Dia takut azab atas dunia dan juga takut akhirat. Dan muka dunia pun orang duduk azab dah. Orang yang kena azab di atas muka dunia adalah orang yang tidak tenang hatinya dengan Allah. Tidak tenang. Hari ini minta maaf banyaklah. Rasanya ramai manusia tidak tenang. Tidak tenang hari ini. Hati keluh kesah, susah. Yang susahnya bukan akhirat. Yang susahnya dunia. Kadang-kadang satu hari itu mari, satu hari itu pakih. Letih kita. Mari ya Allah. Saya rasa sedih lah. Sebab apa? Sebab suami kahwin baru. Saya rasa sedih lah. Sebab apa? Sebab perniagaan saya jatuh. Saya rasa sedih lah. Sebab apa? Isteri saya dua-dua tinggalkan saya. Ada juga gitu Allah, Masya Allah. Maknanya ada juga sedih. Jadi sedih semua melibatkan dunia, bukan kerana akhirat. Lalu dikatakan bahawa maka seseorang itu dia merasa takut kepada Allah, takut azab Allah Subhanahu wa taala yang disediakan bagi orang yang ingkar kepada Allah. Azab api neraka Allah. Jadi azab api neraka Allah Ta'ala ini maknanya kita bagi orang yang mendahaka dan dia tidak bertaubat kepada Allah. Orang yang tidak mahu melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan sebenarnya telah difardu Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala hambanya bahawa takut mengikutkan dia. Bahkan telah difardukan atas hamba Allah supaya dia takut kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, hendaklah kamu takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut. Dengan sebenar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini hidup di atas dunia bukan sekadar hidup dunia saja. Kalau kita rasa hidup dunia saja rasa sedap dah, tetapi sebenarnya di sana ada lagi kehidupan yang lain dan di sana disediakan dua saja. Kalau orang tu tak dapat nikmat, dia dapat azab. Azab Allah Subhanahu wa taala. Azab yang begitu pedih. Lalu dikatakan bahawa firman Allah Taala, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Dan jangan kamu takut akan mereka itu. Jangan kamu takut akan mereka itu dan takutlah kamu akan daku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa alaihissalam bersama dengan umatnya ditentang oleh Firaun. Dan Firaun ini dia adalah pemerintah yang zalim pada ketika itu dan orang yang tidak mau mengikutnya akan dibunuh. Akan duduk dalam keadaan ketakutan. Lalu Allah Ta'ala kata jangan takut pada dia, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita takut hari ini apa? Hari ini kita takut adalah ujian mengenai akidah. Kadang-kadang kita bimbang seseorang itu jadi hilang akidahnya, rasa imannya dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Inilah yang ditakuti. Orang-orang yang beriman dia perlu takut dia tidak ada iman dalam hati. Sehingga kan dikatakan bahawa kalau seseorang itu tidak merasa takut ataupun tidak memikirkan aku ini mati beriman ke mati kafir, tapi tak fikir. Sebab apa? Sebab rasa mati pasti beriman. Sebab kita orang beriman kan mati beriman. Belum tentu. Orang yang beriman ini kadang-kadang dia mati kafir. Bahkan ramai orang yang beriman mati kafir. Dia tidak sedar asalnya dia beriman, dia mati kafir.
Sehingga kan pernah diceritakan dahulu kan ada seorang pemuda yang menggali kubur sebanyak berapa? 100 kubur. 1000 kubur dia gali. Dan didapati bahawa kebanyakan mereka itu bila digali balik kerana nak curi kain kapal, didapati bahawa yang masa dikebumikan itu memang menghadap kiblat. Masa dikebumikan, tetapi bila digali balik membelakangi kiblat. Lalu dia tanya tuan guru dia, kata tuan guru dia itu adalah orang yang kufur dengan Allah, adalah disebabkan dia itu berbimbang-bimbang dengan rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebab tu kita hari ni bimbang, apa anak mengaji agama bimbang, takut tak ada rezeki. Sianya dia, dia sungguh dia atau pondok. Itu bahaya. Orang yang berfikiran macam itu cukup bahaya. Tanpa dia sedar, dia sedang rasa akhirat. Dia tidak sedar, kadang-kadang boleh tercabut iman dia disebabkan dia ini gusar ataupun dalam keadaan ragu-ragu dengan rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Kena faham betul-betul, rezeki Allah Ta'ala sudah tetap berlaku. Bila dia tetap, dia sudah tetap masa azali lagi. Bukan masa dapat surat kerja tu kan. Bukan masa dapat ijazah baru tetap. Oh, dapat ijazah masa convocation pakai sopok sengit tu. Kenapa ni? Topi sengit tu. Yang ada tali. Saya pun pernah pakai tu. Maknanya, jadi nak beritahu dalam keadaan macam itu, bukan begitu. Allah Ta'ala tetap pada azali lagi. Anak kita semua telah tetap. Hanya kita mesti sibukkan anak kita dengan ibadat kepada Allah. Jangan tidak ada ibadat. Kita nak anak kita nanti hidup senang dengan harta benda. Wah, apa baca Quran tak boleh, nanti nak hadiah apa kita? Dia nak hadiah apa kita nanti? Sedangkan kita perlukan Al-Quran, kita perlukan zikir untuk menolong kita semasa hidup dan juga selepas daripada mati. Masa hidup pun kan suka kita tengok. Kalau anak kita ni melakukan amal ibadat, ahli ibadat kan suka. Ke tak suka? Tak ada ibu bapa mari saya berkingguan, saya rajin pun bayar tak ada. Dan tak pernah lagi jumpa gitu. Maknanya macam mana ustaz ni kau saya ajak kau kata, buat biaya jangan rajin kisah je. Tak ada. Tidak ada. Tapi yang adanya suruh pergi masjid. Suruh pergi masjid. Sampai ada seorang ibu dia terharu sampai menangis dia. Kesnya ada. Kesnya anak pakai jubah pergi masjid sama. Anak dia tanya, "Bapa mak menangis?" Dulu mak menangis. Apa dengan saya? Dulu menangis dulu munano dulu. Maknanya dulu kerana dia nakal dalam mak dia menangis. Hari ni mak dia gembira. Menangis juga, menangis kegembiraan. Maknanya. Maka dikatakan bahawa takutlah kepada Allah. Bila takut kepada Allah, mesti seorang itu meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah, wa iyaya farhabun, dan akan daku maka takutlah kamu, yakni kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Apa makna takut itu? Makna takut ini melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Ta'ala dalam keadaan dia terang-terangan ataupun tersembunyi. Dia tidak melakukan dan dia jauh sejauh-jauhnya dia cuba sedaya upayanya untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Yang kita cerita dahulu, ada seorang wanita yang dalam keadaan dia sangat-sangat terdesak. Tidak adalah sampai anak dia menangis lapar, lalu dia jumpa seorang lelaki. Rupanya lelaki ada niat jahat dalam hatinya. Boleh kalau kamu nak, tapi kamu kena serahkan diri kamu. Dia pun balik lagi damuk sebab takut kepada Allah. Tapi balik tengok anak lapar dan lapar anak dia ini, dan kalau dibiarkan membawa pada mati. Sehingga kamu bawa pada itu dalam keadaan daurat sangat, dia pun pergi. Bukan kerana harta itu, tapi kerana kalau dia sanggup tahan lapar, tapi kerana anak dia. Dia pergi kalau laki tadi kata boleh kalau mau harta berserah diri kamu. Akhir sekali dia pun sangguplah kerana ingat kepada anak dia tadi. Tapi ketika lelaki itu ingin menzinai dia tubuhnya jadi ketar. Jadi ketar menggigil sahaja sehingga muka jadi pucat. Lalu lelaki tadi tanya, kenapa dengan kamu ini?
Katanya kerana aku takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Lelaki tak dipikir, kalaulah dia ini dalam fakir pun takut kepada Allah, patutnya aku ni dalam nikmat yang banyak ni perlu takut pada Allah. Lalulah dia pun menyesal, lalu timbul rasa takut kepada Allah, lalu dia beri harta banyak-banyak pada wanita tadi, sehingga dikatakan wanita tadi kaya dan lelaki tadi jadi soleh. Kerana sifat takwa yang ada pada wanita tadi menyebabkan orang itu menjadi soleh di sisi Allah. Jadi apa bukti dia takwa pada Allah? Buktinya dia takut nak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takut kamu kepada Allah dan dipuji akan orang yang mukminin dengan takutnya, dan orang-orang yang beriman kepada Allah bila dia ini bertakwa dipuji oleh Allah. Maka sifat orang yang takwa ini itulah sifat yang dipuji oleh Allah. Maknanya kadang-kadang dia takut siapa nak ambil yang halal pun dia takut. Nak ambil yang halal pun takut. Nak berhutang pun takut. Sebab apa? Hutang tak dosa. Ke dosa hutang? Tidak berdosa. Tetapi takut boleh membawa kepada haram apabila dia tidak membayarnya. Ataupun dengan arti kata apabila dia mengkhianati orang. Maka dikatakan bahawa orang yang benar-benar takut kepada Allah, Allah Ta'ala puji. Kerana dia ini sentiasa menjaga batasan-batasan Allah. Lepas tu orang takut kepada Allah. Jadi nak mau uji seorang budak gembala kambing. Nak mau uji ada banyak kambing. Ialah kambing saya, kambing tuan saya. Banyak kambing. Dan kalau kambing ni banyak-banyak, dia jual saya seekor boleh tak? Jual saya seekor. Dia tak boleh, kerana kambing ni bukan kambing saya. Dan kamu ada kambing tak? Kambing kamu sendiri. Kalau kamu ada, biar saya beli. Ada tapi kecil. Maknanya saya pun tidak mau jual lagi. Dan kalau macam tu jual kambing ni, tak boleh nanti tuan saya tahu, marah. Kalau kamu tak tahu, kambing ni banyak. Kalau hilang seekor pun tak sedar. Kerana banyak. Jadi kalau tuan saya tahu, beritahu lah pada dia kena makan di segala. Maknanya beritahu. Maknanya tak boleh, tapi saya takut. Tuan saya kata apa? Tak, tuan kamu tidak tahu. Benarlah tuan saya tidak tahu, tapi saya nak tanya, Tuhan kepada tuan saya itu tahu. Bila dengar macam itu tersenyum Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab mengatakan bahawa sebenarnya dia adalah Amirul Mukminin Sayyidina Umar, tapi dia tanya saja nak uji kepada lelaki tadi, adakah dia ini orang yang benar-benar takut kepada Allah Ta'ala ataupun tidak. Jadi demikian, orang yang takut kepada Allah Ta'ala ini adalah orang yang menjaga batasan-batasan Allah, orang yang sentiasa menjaga diri daripada terjatuh dalam perkara yang dimurkai oleh Allah. Siapa orang yang bertakwa, dia nak buat sesuatu perkara, dia fikir Allah Ta'ala murka ke tak murka, Allah Ta'ala marah ke tak marah. Kalau Allah Ta'ala marah, dia akan tinggal. Benda ini Allah Ta'ala larang ke tak larang? Kalau Allah Ta'ala larang, dia tidak melakukannya. Maka ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Bukannya orang yang rasa nak buat saja tak fikir dah Allah Ta'ala. Ini orang yang tidak ada sifat takwa kepada Allah. Maka firman-Nya, yakhafuna rabbahum min fawqihim, takut mereka itu akan Tuhan mereka itu daripada atas mereka itu. Maknanya mereka itu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa di atas mereka. Dia takut kepada Allah kerana Allah Taala lah yang berkuasa di atasnya. Maka maksiat yang kita buat tadi lepas daripada Allah. Ini masalah kita. Maksiat-maksiat yang telah kita lakukan dahulu tak boleh lepas di hadapan Allah. Semuanya akan dipersoalkan, semuanya akan dibentangkan nanti di negeri akhirat kelak. Dan Allah Ta'ala akan tanya pada malaikat. Dan Allah Ta'ala tanya kita, adakah kamu tidak puas hati dengan para malaikat? Lalu Allah Ta'ala bentangkan segala amalan kita. Hari ni orang tak tahu kita niat jahat, orang tak tahu. Tapi esok hari tahu. Hari ni kita buat baik orang, dalam hati niat jahat orang tak tahu. Maknanya
Tapi depan nanti dekat negeri akhirat Allah Ta'ala beritahu, baru tahu. Masa ketika itu kita akan merasa sangat-sangat aib, sangat-sangat malu di hadapan Allah, dan di khalayak ramai. Allah Ta'ala beritahu. Hari itu tak ada orang tak takut, semua takut. Hari dekat negeri akhirat semua takut. Tapi takut dekat negeri akhirat itu tidak memberi manfaat. Takut di atas muka dunia itulah yang memberi manfaat. Sebab itu kita ini kalau belajar agama, yang paling penting adalah sampai rasa takut pada Allah. Kalau tak takut, dia kita ada ilmu lagi. Kalau orang tu rasa tidak takut kepada Allah, dia kita ada ilmu lagi. Kerana hakikat kepada ilmu itu adalah takut kepada Allah. Sebab itu orang yang tidak takut sebenarnya ibadatnya tidak diterima. Maka nak dapat ibadat terima, mesti kena ada ilmu. Mana boleh orang tu tak belajar. Mesti kena pergi belajar. Belajar, kita kena pergi belajar. Jangan biarkan diri kita ini jahil dengan agama Allah. Kalau orang itu ada ilmu, Allah Ta'ala masih lagi tidak terima. Tidak terima. Sehinggalah dia ada amal. Dia beramal dengan ilmu. Dan kalau dia beramal dengan ilmu pun tidak diterima juga. Masya Allah, orang beramal dengan ilmu ni tak terima lagi. Sehinggalah dia ikhlas. Kalau orang tu ada ilmu, dia beramal, tapi setiap kali dia amal memang dia cerita ke orang. Tidak ikhlas. Dia kepada Allah. Mesti kena ada ikhlas. Buat kerja memang kerana Allah. Ada orang tahu dia dengan Allah. Orang yang ikhlas ini dia suka. Amal ibadahnya tidak diketahui oleh orang. Orang yang tidak ikhlas, dia tak suka kalau ibadat yang dibuat itu orang lain tak tahu. Tengoklah diri kita duduk kategori mana. Maknanya lalulah ikhlas dah dia buat amal ibadat, tak ada orang tahu. Malam tadi dia sembahyang tahajud contohnya lah. Kalau saya ni tidur je. Malam tahajud, malam tadi dia sembahyang tahajud. Ada orang tahu tak? Tak ada orang tahu. Dia cerita ke orang tak? Dia tak cerita ke orang. Hanya dia dengan Allah sahaja. Hanya dia dengan Allah Ta'ala sahaja. Bermakna dia sudah ikhlas. Tetapi malam itu dia sembahyang tahajud, besokkan tu dia buat dosa. Dia tak jaga lidah. Ibarat contoh. Maknanya dia tak ada rasa takwa. Maknanya dia beramal dengan ilmu amal ikhlas pun tidak diterima oleh Allah. Habis tu macam mana nak diterima oleh Allah? Sehinggalah amal ibadatnya merasa takut kepada Allah. Sebab itu bahaya orang yang payah menangis kepada Allah. Maknanya sehingga dia merasa takut kepada Allah, barulah amal ibadatnya diterima oleh Allah. Maka isi segala ilmu ni, ilmu-ilmu yang kita pergi belajar, nak apa kita nak? Kita pergi belajar ni, kita nak biar mencapai takwa. Siapa yang takwa, dia itulah orang yang ada ilmu. Kalau dia tak takwa, tak ada ilmu, walaupun dia boleh baca kitab, walaupun dia boleh cakap Arab, walaupun dia ini boleh jawab soalan, walaupun dia ini boleh membahaskan ilmu, walaupun dia boleh tulis karang-karang kitab ke, dia itu tidak dikira ada ilmu lagi di sisi Allah. Sehinggalah mencapai dia takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikianlah, kalau seseorang itu dalam hati ada takwa, dia adalah orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Lalu ditanya macam mana nak mencapai takwa, lazim kalau banyak kalau berzikir pada Allah. Mesti kena banyak berzikir. Sampai hati ni hidup. Bila orang itu benar-benar rasa takut betul dengan Allah, dia duduk takut, nak cakap pun takut. Sebab itu tanda orang takwa, dia akan jaga habis anggota dia. Nak cakap lidah dia nak guna sia-sia tak lah. Dia akan jaga mata, dia akan jaga tangan, dia akan jaga kaki. Kaki dia nak pergi lepas sia-sia tak tak. Tak jumpa lah dia, takut dia. Tangan dia begitu juga. Nak mengambil hak orang jauh sekali. Mata gitu juga. Selalu merenung ayat-ayat Allah, kejadian-kejadian Allah, sehingga rasa takut kepada Allah, dan lidahnya berzikir, hatinya ingat. Inilah orang yang sebaik-baik, setiap nafasnya ibadat. Walaupun dia duduk saja, tapi dia itu ahli ibadat.
Dia duduk saja je. Tetapi nafas dia ni takut pada Allah, hati takut, maka setiap nafas ibadat, setiap saat ibadat, setiap denyutan jantung dia tu beribadat kepada Allah, setiap nadi yang bergerak itu ibadat kepada Allah, setiap sendi-sendi yang bergerak itu ibadat kepada Allah. Inilah yang diperkatakan oleh ahli-ahli sufi, supaya hati yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika itu hatinya tunduk, benar-benar takut untuk melakukan maksiat kepada Allah Taala. Maka beruntunglah kalau kita ini termasuk di kalangan orang yang mampu meninggalkan maksiat. Tak banyak ibadat takut, tapi mampu meninggalkan maksiat. Kerana ramai orang buat ibadat, tapi dalam waktu yang sama tak mampu nak meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Taala himpunkan kita di kalangan orang yang bertakwa kepada Allah. Moga-moga Allah Taala ampunkan segala dosa-dosa kita di atas kelalaian kita, dan moga-moga Allah Taala pandang kita dengan pandangan rahmat. Allah Taala beri kebaikan kepada kita. Moga-moga Allah Taala bersihkan hati kita, sentiasa baik sangka dengan Allah, hati yang sentiasa ingat dan hati yang sentiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna fahman tayyiban. Allahumma ij'alna minal muttaqin, Allahumma ij'alna minal mukhlisin, Allahumma ij'alna min ibadikas salihin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.